مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Yang terakhir sekali dalam mustahiku zakah iaitu khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Daf'uha ay zakati ilaihim. Ada 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Maksudnya ada 5 golongan yang mana dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Dia tak boleh bagi zakat kepada dia. Siapakah mereka itu? 5 golongan itu. Yang pertama adalah Al-Ghani, orang kaya. Bimalin aw kasbin, baik kekayaan dia itu dilihat dari sudut pandang harta ataupun pekerjaan. Itu orang pertama. So dia kaya, dia tak boleh terima zakat, dia kena bayar zakat. Kalau dia sampai kepada nisab dia. Kemudian yang kedua, wal abdu, hamba. Hamba dia tak boleh menerima zakat. Kerana apa? Kerana hamba ini adalah satu makhluk berupa manusia yang mana dia tidak ada kelebihan untuk mentasarufkan harta. Sebab hamba ini adalah milik tuan dia, dan apa sahaja yang dihasilkan oleh hamba itu menjadi milik tuan dia. So apabila kita beri zakat kepada hamba, maka yang dapat bukan dia, yang dapat tuan dia. Tuan dia dah kaya. So tuan dia yang nombor 1 tadi. Bila kita bagi zakat kepada yang nombor 2 ni, hamba yang dapat nombor 1, bukan hamba. Kecuali hamba mukatab yang ada perjanjian untuk merdeka, yang mana dia boleh mentasarufkan setengah daripada, dia boleh mentasarufkan harta seperti yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian bersama dengan tuan dia itu. Tengoklah, mungkin setengah hari ataupun on off. Hari ni kerja untuk dia, esok kerja untuk tuan dia, dan kalau tu disetujui oleh tuan dia, maka boleh. Tapi mutlak amnya hamba dia tidak boleh menerima zakat. Sebab dia tidak ada kelebihan ataupun dia tidak ada kelebihan seperti mana orang yang merdeka. Sebab kalau kita tengok hamba ni macam sebiji, macam haiwan. Dia tak boleh nak mentasarufkan harta dia. Sebab dia buat apa saja bukan untuk dia. Lembu kita tengok, dia pergi, dia pergi bajak sawah, ataupun lembu, kerbau bajak sawah. Adakah untuk dia? Dia tak dapat upah. Dia dapat makan, tempat tidur. Sama, sebiji. So kita kena bersyukurlah menjadi orang yang merdeka. Kita tidak hidup di zaman tu. Tetapi suatu masa nanti dia akan ada lagi hamba ni. Bila mana terjadi peperangan nanti, kalau kalah, siap jadi hamba. Yang ketiga, Bani Hashim. Tahu Bani Hashim? Bani Hashim. Kalau macam Nazmi, Bani Nazir. Kalau Izzah, Bani Jamil. Kalau Putu, Bani Megat. Macam tu. Dia ada bani-bani dia. Keluarga besar. Kalau orang Arab, dia punya kabilah dia kuat. Macam kalau yang dekat sekarang ni macam Cina lah.
kan. Cina dia punya family dia punya kuat, dia punya panggil apa, kalau bahasa Arab dipanggil bani, kalau bahasa Indo dipanggil marga. Kalau kita perasan, siapa perasan lah nama Habib, dia ada belakang dia Assegar ataupun Azain. Tu nama marga dia, nama bani dia. Kita orang Melayu biasa jarang dengar. Yang ketiga tadi Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Ada tahu? Ke nama ayah dia Hashim ke? Tak tahu Bani Hashim. Cuba tengok silsilah baginda Nabi. Siapa Hashim tu? Nanti saya tanya, esok saya tanya. And then yang keempat, Bani Muttalib. Dua ni je bani, keturunan yang tak boleh terima zakat. Kenapa? Sebab mereka adalah keturunan yang mulia. Keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geng-geng ataupun bukan geng, jemaah ataupun keluarga besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habib-habib ni, mereka tak terima zakat. Sebab secara zahirnya zakat ini adalah filter kepada harta. So orang kata bukan cuci duit, bukan apa orang panggil apa ni istilah yang dulu biasa mereka pakai, Dobby money, apa? Laundry money. Gitulah lebih kurang. Jadi zakat ini adalah untuk membersihkan harta. So bila bersih, yang tu kotor. Bila yang tinggal dekat kita bersih, bermakna tu kurang bersih. So bukan untuk mereka. Mereka adalah keturunan yang mulia, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak layak kepada mereka untuk menerima zakat daripada kita. Kemudian yang terakhir sekali, siapa yang terakhir sekali yang tidak boleh menerima zakat, iaitu orang kafir. Orang kafir, dia tak boleh terima zakat. Tetapi dalam satu keadaan, dia kafir, dia wajib keluar zakat. Bila dia kena keluar zakat? Bila, kita ingat dah bila mana tanggungan dia, orang yang dia menanggung itu ada yang Islam. Maka dia kena keluarkan zakat, keluarkan duit dia untuk bayar zakat orang tanggungan tu. Bukan dia bayarkan. Maksudnya dia keluarkan duit dia, yang tu bayar zakat. Macam contoh dia kafir, dia jaga anak buah dia. Sebab apa? Abang dan kakak dia dah meninggal. So dia jagalah anak buah dia tu daripada kecil. Tapi anak buah dia tu Islam. Cuma dia ni belum dapat hidayah, dia masih kafir lagi. So tiba masa zakatnya anak buah dia tu, dia kena bayar. Sebab orang Islam tu berada bawah tanggungan dia. Tapi dia sendiri, dia tak wajib zakat. Tak boleh kita ambil kata, kau ni dah sampai nisab ni, harta kau ni, kau kena bayar zakat. Dia tak wajib sebab dia bukan Islam. Sebab apa? Awal-awal sekali tu, orang untuk keluarkan zakat tu, dia kena ada Islam, kepemilikan harta yang sempurna, nisab. Ingat? Dia tak Islam, so dia tak wajiblah keluar zakat. Ada yang nak tanya lagi? Tak habis dah bahagian zakat ni. Tak ada Ustaz. Ya. Kalau orang tu kan, dia jaga budak tu Islam kan, macam Ustaz cakap saat ni kan. Lepas tu yang menjaga dia non-Muslim kan. Lepas tu kalau dia budak tu tak tahu apa-apa lagi lah kan, budak kan. Kalau orang tu tak bayar, kira dia kena bayar tu lah, fidyah. Benda apa yang dia kena bayar sepatutnya? Fidyah puasa kan. Kalau dia tahulah dia punya mak saudara dia tu tak bayar, lepas tu apa yang dia perlu buat?
budak tu, dia budak lagi bila dia. bila dia after dia dewasa lah, selepas dia dewasa, adakah dia akan kena bayar apa-apa ke macam tu? Masih Dia bayar. Kalau dia tahu, dia bayarlah. Dia bayarlah. Sebab kadang-kadang tu kita pun tak tahu mak ayah kita bayar ke tak ke kita dulu. So kita, kalau kita rasa tak bayar, kita bayar. Tetapi kalau yang seperti itu biasanya ada orang yang tahu. Contoh kita tengok, dia ni Islam, dia duduk dengan mak ayah dia yang pakcik dia yang kafir. Biasanya orang akan cakna benda tu. Ataupun pihak JAKIM akan tahu benda tu. Tapi kalau seandainya memang tak tahu dan dia tahu selepas dia besar, boleh dia untuk bayar. Baik. Tak ada InsyaAllah kita akan masuk kepada Kitabul Ahkamil Hajj. Kitab menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ibadah haji. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lazu asrafna fatub alaina taubatan tansili kulli hawbatan wasfulana al-awrati wa amini rawati ya Rabbana akarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladu asrafna wa fili walidina wa maulidina wal ali wal iwani wasairil filani ya Rabbana akarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladu asrafna Fadlan wajudan manna la biktisabih minna Mustafa Rasulina Bisuli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iza, terima kasih Putri.